itu adalah peralatan yang kita gunakan untuk bantu mengajar. Bahan itu adalah bahan yang kita gunakan untuk buat alat bantu mengajar. Yang saya fahamlah. Okey, alright. Okey. Terima kasih kepada Cikgu Rosmidah. Okey, dekat dalam ni Cikgu Ida Royani kata bahan adalah benda yang kita gunakan untuk hasilkan ABM. ABM pula adalah alat bantu mengajar. Okey, alright. Terima kasih kepada Cikgu Ida dengan Cikgu Rosmidah. Okey, dia lebih kurang saja. Tetapi di dalam pendidikan kanak-kanak, ABM dan BBM adalah berbeza kerana pada istilahnya mungkin tak jauh bezalah. Cuma alat ni lebih kepada tools. Dia lebih kepada tools yang merujuk kepada benda yang digunakan murid-murid untuk membantu sesi pembelajaran. Kalau bahan ni pula dia lebih kepada bagaimana kita nak buat alat bantu mengajar tersebut lah. Okay, right? So, saya harap semua faham. Okay, kita teruskan. Pertama, kita akan cerita sikit tentang pengenalan. Right. Pengenalan. Pengajaran memerlukan sesuatu untuk ia mudah disampaikan, manakala pembelajaran pula memerlukan rangsangan untuk memudahkan pelajar menerima isi pembelajaran. Rangsangan yang sukar ditanggapi tidak akan dapat diproses dan tidak akan menjadi pengalaman. Oleh yang demikian, kecerdasan walau bagaimana baik pun, jika kurang mendapat rangsangan, ianya tidak akan menghasilkan perkembangan kecerdasan dan juga pengalaman yang berkesan. Maksudnya dekat sini, kalau cikgu mengajar sahaja tapi cikgu tak ada konten, cikgu tak ada benda maujud nak tunjukkan depan dia ataupun ABM nak tunjukkan depan kanak-kanak ni, adakah PDP cikgu tu berkesan? Sebagai contoh, cikgu nak ajar dia tentang kereta, tentang kenderaan darat. Cikgu cakap aja. Okey, cikgu cuma buat sesi soal jawab tapi cikgu tak ada ABM. Jadi macam mana? Cikgu nak ajar ni bahagian yang ada pada kereta. Cermin kereta, tayar kereta, steering kereta, enjin kereta, okey, pintu kereta. Jadi kalau cikgu bersoal jawab saja, tetapi cikgu tak ada sesuatu yang cikgu boleh tunjukkan kepada dia ataupun ABM, bagaimana kanak-kanak tu nak faham? Dia kena ada rangsangan. Sama juga macam saya mengajar cikgu sekarang. Okey, mungkin sekarang ni saya akan explain dulu. Nanti penghujungnya saya akan tunjukkan gambar, saya akan tunjukkan video untuk merangsang bagi cikgu lebih faham dan nampak dengan lebih jelas. Alright. Kemudian peranan guru dalam menentukan alat-alat bantu pengajaran dan pembelajaran sangat penting kerana alat-alat itu merupakan media yang mampu mewujudkan rangsangan dan yang kemudiannya akan bertindak memperkembangkan lagi kecerdasan dan pengalaman. Guru-guru disarankan supaya dapat menyusun dan merancang aktiviti PDP mereka dengan baik, terutamanya dari segi pemilihan, penyesuaian dan penggunaan bahan-bahan bantu pengajaran. Kerana inilah di antara aspek yang memberi kesan terhadap prestasi murid-murid. Di samping itu, ABM juga dapat memainkan peranan ke arah peneguhan pemahaman murid. Macam cikgu nak ajar anak murid cikgu jugalah. Kalau cikgu mengajar saja tapi cikgu tak ada tools, tak ada bahan, mesti diorang akan tidak faham. Kalau setakat bercakap sahaja, bagi lecture sahaja, tapi tak tunjuk bahan, tak tunjuk ABM, diorang tak dapat nak bayangkan situasi yang sebenar. Alright? Yang kedua, pembinaan alat bantu pengajaran. Setakat ni untuk bahagian pengenalan boleh faham Kalau tak faham boleh tanya terus ataupun boleh chat. Okay. Sekarang kita masuk ke bahagian pembinaan alat bantu mengajar. Macam mana kita nak bina? Pembelajaran dengan menggunakan ABM dapat memastikan murid mengikuti serta dapat memberikan murid kefahaman yang berkesan dan juga dapat menarik minat mereka terhadap mata pelajaran tersebut. Kalau di prasekolah, memang pendek kata perlu ada ABM supaya pertama mereka kanak-kanak perlukan rangsangan. Yang kedua, mereka dapat melihat sesuatu yang sebenar, realistik. Kalau kita minta mereka bayangkan sahaja, setiap orang ada perspektif yang berbeza walaupun kanak-kanak.
Okey, sebagai contoh saya nak suruh cikgu buat replika bangunan. Okey. Cikgu mesti akan fikir kalau saya tak jelaskan, saya tak tunjukkan bangunan yang macam mana, mesti cikgu akan buat bangunan yang pelik-pelik, yang macam-macam ikut suka. Kan? Jadi kalau bila kita dah ada ABM, kita tunjuk, okey cikgu nak buat bangunan macam ni, dia menara, ada 2, dia tajam dekat atas, dia tinggi. Bila dah ada orang kata apa contoh ataupun ABM, barulah mereka akan lebih faham. Okey? Alatan mengajar ini tidak terhad kepada buku teks, papan tulis dan gambar-gambar sahaja, tetapi merangkumi segala benda yang digunakan dalam pelajaran yang dapat dilihat, didengar, dipegang, dibaca, dikisahkan, dirasai, dihidu, digunakan dan sebagainya. Okey? Saya laju ni sebab saya kalau boleh tak nak drag sampai 1 lebih. Sebab saya kesian dekat KV Keningau Tawau kan. So kalau apa-apa boleh tanya terus. Okey. Alat mengajar merupakan apa-apa sahaja yang dialami oleh murid. ABM boleh dibahagikan ke beberapa kumpulan iaitu yang pertama alat pendengaran, alat pandangan, alat pandang dengar. Alright, sebenarnya memang terdapat beberapa kumpulan sebenarnya, ianya adalah di atas orang kata apa, pengkaji-pengkaji yang kita ada di Malaysia ni. Diorang ada istilah-istilah mereka sendiri, tetapi yang paling utama adalah alat pendengaran. Mereka menggunakan istilah alat pendengaran, alat pandangan dan juga alat dengar. Alright, saya nak tanya Cikgu Wani. Cikgu Wani ada kat situ? Cikgu Wani Rahman? Cikgu Wani Rahman ada ke? Ya, saya. Cikgu Wani, dalam kita nak bina ABM ni kan, apakah salah satu contoh alat pendengaran? Alat pendengaran? Ya, kejap Mami nak cakap ni. Sekejap. Ya, alat pendengaran, contoh dia radio lah. Okey, radio. Lagi? Ada lagi tak selain daripada radio? Radio, telefon, mikrofon, bukan, itu apa ni? Ada lagi? Apa lagi Okey, seperti yang kita tahu, itulah cikgu jawab tu. Radio, kan, apa lagi? Radio, recorder. Dekoder. Kan, so, terima kasih Cikgu Wani. Itu antara alat pendengaran lah. Kalau alat pandangan, alat pandangan kita tengok apa antara ABM ataupun alat bantu mengajar yang dikategorikan dalam alat pandangan. Kita nak tanya Cikgu Asmaliza. Cikgu Asmaliza ada di situ? Cikgu Asmaliza? Ya, ada. Okey, ada. Alright, Cikgu saya nak tanya. ABM dalam kategori alat pandangan, apakah antara contohnya? TV. Alright. LCD. Ada siapa-siapa nak tolong Cikgu Asmaliza tak? Ada lagi tak nak tolong? Apa lagi? Alat pandangan. LCD boleh? LCD boleh? Lagi? LCD. Kalau projector, overhead projector yang projector, okey, boleh? Lagi? Apa lagi? Alat pandangan untuk kanak-kanak. ABM. Dia pandang je. Laptop boleh kan? Apa dia? poster. Poster. Yes, betul. Nampak gayanya kelas saya kali ni dia menguji minda sikit sebab nak kena flashback kat belakang sikit kan, nak kena throwback sikit. So okey, terima kasih kepada Cikgu Asmaliza dan Cikgu yang menjawab tadi.
Alright, itu antara alat pandangan. Dia melihat flashcard, carta, poster, gambar rajah, buku teks, buku bercerita bergambar. Alright. Lepas tu alat pandang dengar. Dia gabungan di antara pendengaran dengan pandangan. Apakah antara ABM alat pandang dengar? Apa dia? Siapa yang sudi untuk menjawab? Mungkin cikgu video, cikgu Salina kata video, okey. Lagi cikgu? Apa lagi? Projektor. Projektor. Alright. Projektor, alat pandang dengar. Projektor dia boleh dengar, bukan dia cuma memancarkan sahaja ke kalau projektor? Kalau tab, Ada iPad, suara kan? Okay, alright. Laptop, iPad, tab, komputer. Okay, lagi? Ada lagi? Ada lagi tak? Tak ada dah. Okay, alright. Setakat ni yang cikgu. Apa dia? TV, yes. Television, yes, betul. Itulah dia antara alat pandang dengar di mana kita pandang dia dan kita boleh dengar. LCD, yes, betul. Komputer, tab, handphone, television, PA system. Tengok tu, PA system. Alright, lepas tu apa lagi tadi cikgu jawab? Bising pula lah depan rumah saya ni bunyi motor orang duk press. Hey. Cikgu-cikgu semua maaf kalau ada gangguan. Okey, itu antara contoh-contoh je lah yang cikgu bagi. Yes, radio, MP3, MP4. Banyak lagi sebenarnya. Alright, kemudian kita tengok pula media elektronik dengan media bukan elektronik. Kalau contoh ABM yang berkaitan dengan media elektronik, yang contoh cikgu dah jawab tadilah. Astaghfirullahalazim. Cikgu minta maaf background bising sikit. Okay, ada dengar bising tak? Tak ada dah kan? Okay, alright. Okay. Astaghfirullahalazim. Cikgu, saya nak minta 1 minit kejap. Saya nak pergi ke rumah jiran sebelah ni, nak suruh dia sound system dia rendah sikit. Boleh? Minta maaf sangat. Kena juga ni. Saya tak boleh. Kalau mengajar bising-bising ni lah. Boleh, tak apa. Kejap tau. Okay. Okey, sudah. Alright. Ini untuk media elektronik dengan media bukan elektronik ini seperti apa yang sama cikgu beritahu tadilah. Okey, ini hanyalah penggunaan istilah-istilah. Kemudian bahan-bahan software, bahan-bahan hardware, bahan-bahan bantu kreatif. Ini antara istilah-istilah dia macam bahan-bahan software tu. Aplikasi yang menggunakan ICT, komputer, keyboard. Kalau macam tu bahan-bahan hardware ni keyboard lah, keyboard, komputer. Kalau software ni perisian. Kalau contoh cikgu ada mengajar kanak-kanak, macam sekarang ni lah, macam sekarang ni saya mengajar cikgu, saya menggunakan software PowerPoint untuk mengajar. Jadi waktu cikgu nak mengajar kanak-kanak, kalau boleh pergunakan ICT, cikgu buat slide. Cikgu buat video. Kalau cikgu pandai graphic design, lagi bagus. Kalau cikgu kreatif menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada macam Canva. Lepas tu apa lagi? Photoshop. So kalau cikgu pandai menggunakannya, jadikan ianya satu kelebihan untuk cikgu mengajar kanak-kanak. Kalau contoh cikgu nak buat buku cerita sendiri, cikgu pandai buat Photoshop.
Lepas tu cikgu pandai melukis. Cikgu gunakan kreativiti cikgu tu untuk mengajar kanak-kanak. Okey? Ini pendapat daripada pengkaji tentang ABM. Abdul Rashid 2011 menyokong bahawa penggunaan bahan bantu mengajar yang optimum akan menghasilkan pembelajaran yang dapat memberikan kesan yang positif dalam diri kanak-kanak. Cikgu kena ingat kalau cikgu nak ajar student-student cikgu, tekankan tentang ABM. Supaya bila mereka nak mengajar kanak-kanak nanti gunakan semaksimal yang boleh. Pastikan setiap sesi pengajaran mereka tu, PDP mereka dengan kanak-kanak tu ada ABM. Supaya nanti kanak-kanak boleh imajinasi dengan realiti. Okey? Yang kedua, yang ini pula adalah pengkaji yang bernama Azlan dan juga Nordalina 2014. Suara slow sangat, dengar tak? Dengar tak suara? Dengar. Dengar. Slow kejap-kejap saya bawa badan saya ke depan sikit. Okey, tak slow, dengar jelas. Dengar Okey. Azlan dan Nordalina 2014 telah mendapati. Saya tak dengar ni. Awak tak dengar volume kat handphone tu. Aduh, hai. Kena bawa naik atas sikit. Saya dah besarkan semua sound dah ni. Ya ke? Saya dengar suara cikgu jelas. Okey, alright. Saya tengok saya betulkan sekejap. Okey, alright. Silakan. Okey, pengkaji ni telah mendapati bahawa penggunaan ABM yang pelbagai dalam sesi PDP dapat meningkatkan kefahaman dan dapat menarik minat untuk lebih fokus dan memahami apa yang diajar. Di samping itu juga penggunaan bahan yang pelbagai akan membantu guru dalam mempermudahkan kefahaman konsep dalam penyampaian. Okey, bagi saya rasa cikgu semua dah faham tentang ABM ni. Sedangkan cikgu nak ajar student cikgu di KV pun mesti ada alat bantu mengajar kan. Jadi kalau cikgu tak faham, saya mohon sangat tanya saya, okey? Alright, kita tengok pula prinsip pemilihan dan pembinaan ABM. Okey, pertama sekali kita tengok kesesuaian dia. Sesuai tak? Pemilihan bahan hendaklah mempunyai hubungan kesesuaian dengan perkara-perkara seperti berikut, iaitu objektif dan matlamat pengajaran bahasa ataupun tunjang-tunjang lain lah. Kalaulah contoh cikgu nak ajar kanak-kanak tu, cikgu dah siap dah ABM. ABM bentuk katak ataupun cikgu buat topeng katak kan. Tiba-tiba cikgu ajar pasal burung. Tak ke penting budak tu nanti kan. Jadi pastikan kalau cikgu nak ajar haiwan, cikgu kena spesifikkan haiwan ada banyak. Haiwan di udara, haiwan di darat, haiwan di dalam air. Jadi cikgu kena fokuskan. Kalau haiwan contoh macam harimau di darat, tiba-tiba cikgu nak bercerita pula, tiba-tiba muncul pula cerita pasal burung. Jadi ianya tidak bersesuaian. Cikgu menggunakan ABM topeng harimau, tiba-tiba cikgu bercerita pasal burung. Jadi kanak-kanak tu dah akan confuse. Sebab tu saya kata bila cikgu nak buat pemilihan atau pembinaan ABM ni, dia ada prinsip dia yang cikgu kena ikut, iaitu kesesuaian. Terutama dari segi objektif dan juga matlamat cikgu. Kemudian pendekatan apa yang cikgu nak guna? Pedagogi yang macam mana? Bercerita, bertema. Okey, lepas tu cikgu nak buat aktiviti mungkin art and craft. Kita nak kiranya pendekatan apa yang cikgu nak guna? Adakah melalui inquiry, projek? Okey. Kemudian keadaan kanak-kanak tersebut. Pastikan, okey, saya selalu tekankan ada setengah kanak-kanak bila kita minta mereka sama-sama buat alat bantu mengajar, okey, ada antara mereka yang allergic dengan orang kata bahan-bahan yang tertentu. Jadi cikgu kena pastikan keadaan kanak-kanak tu berada dalam keadaan sihat dan baik untuk membuat ABM. Alright, lepas tu suasana pembelajaran tu adalah sangat penting dan juga minat kanak-kanak. Buat sesuatu yang dapat menarik minat kanak-kanak tersebut. ABM yang menarik, ABM yang berwarna, ABM yang orang kata apa, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Right, jangan risau, kejap lagi saya akan tunjukkan video, saya akan tunjukkan gambar, semua saya tunjuk. Okay.
Dan lagi satu, mencabar. Cikgu kalau boleh lah buat ABM ni orang kata apa, yang boleh mencabar cikgu lah. Kalau saya macam setengah orang dia nak buat simple-simple, biasa-biasa je, ala kadar. Tapi cuba cikgu cabar diri cikgu buat yang terbaik untuk kanak-kanak ni. Okey, sebab bila kanak-kanak tengok kan, wah cantiknya cikgu buat tu. Wah cantiknya cikgu buat bunga tu. Macam mana cikgu buat? Diorang akan jadi excited. Jadi buatlah sesuatu alat ABM tu yang boleh mencabar cikgu, umpamanya macam bahan-bahan yang cikgu dapat tu. Contoh ada manik-manik, kertas ada banyak jenis. Peralatan seni ni ada banyak jenis. Okey. Bahan yang konkret kepada bahan yang abstrak. Okey, abstrak ni di mana kanak-kanak tu dia ada interpretasi dia untuk dinilai. Sebagai contoh, cikgu tunjuk ABM bunga lah, paling simple saya bagi bunga. Tiba-tiba kan cikgu tunjuk lagi satu ABM, bunga tu ada banyak warna, berkilat, cantik, pasu cantik. Itu dah menampakkan dia abstrak, dia banyak. Okey, jadi kanak-kanak akan buat satu interpretasi di mana mereka menilai ABM cikgu tu. Oh, yang hari tu cikgu tunjuk satu je bunga, hari ni banyak. Wah, ada warna biru, warna hijau. Wah, ada glitter, ada kilat-kilat. Cantiknya. Kita nak kanak-kanak macam tu. Excited. Okay. Kemudian bahan yang mudah kepada yang kompleks. Bahan yang mengandungi fakta terasing kepada bahan yang mempunyai hubungan yang bersepadu. Maksudnya, dalam satu alat ABM tu, cikgu bukan hanya berfokus kepada satu tunjang. Dia mesti berfokus kepada tunjang lebih daripada satu. Okey? Bahan yang khusus kepada bahan yang umum iaitu induktif, bahan yang umum kepada yang khusus iaitu didaktif, bahan yang umum kepada teori, bahan masa kini kepada masa akan datang. Okey, saya nak tanya. Apa itu induktif? Apa itu didaktif? Okey. Boleh tak cikgu bagi saya satu contoh ABM? Alat bantu mengajar, tak kisahlah alat bantu mengajar tu dalam lembaran kertas kerja ke, art and craft ke, music ke. Okey, asalkan ianya adalah satu alat bantu mengajar. ABM yang dalam bentuk umum macam mana, ABM yang dalam bentuk khusus tu macam mana? Silakan cikgu. Siapa-siapa boleh jawab, saya okey je. Silakan, siapa nak jawab? ABM ni dia bukan bentuk tau. Dia kadang-kadang alat bantu mengajar ni tak semestinya kita kena orang kata apa, dia satu produk. Okey? Kita boleh masukkan dia juga macam contoh lembaran kertas kerja pun salah satu ABM. Okey, perkusi pun salah satu ABM. Sedangkan berus lukisan pun salah satu ABM. Jadi saya nak tanya cikgu, apakah di antara contoh alat bantu mengajar yang umum dan juga yang khusus? Cikgu bagi satu contoh pun. Induktif buka kereta. Okey, alright. Induktif pasang kereta. Okey, alright. So, cikgu cuba bagi contoh dalam konteks prasekolah. Buka tu maksudnya ada daripada satu kita pecahkan. Kemudian yang didaktif tu daripada banyak-banyak tu dia satukan. Macam kad-kad padanan kan, kita serakkan suruh dia satukan. Okey, alright. Terima kasih cikgu. So kiranya antara ABM yang kita boleh gunakan di atas penjelasan Cik Ahmad tu ialah kita menggunakan flashcard. Betul tak cikgu? Ya. Kita buat padanan, kita buat seriasi, kita buat orang kata apa, klasifikasi. Right? Okey, so terima kasih kepada Cikgu Ahmad. Right. Menepati. Ketepatan sesuatu bahan dengan kurikulum pengajaran adalah berdasarkan ciri-ciri yang berikut. Pastikan ABM yang cikgu buat tu menepati kurikulum
Okey, di antaranya isi kandungan sesuai dengan kemampuan dan kehendak kanak-kanak, ikut level, ikut kemampuan mereka. Kalau cikgu bagi dia sesuatu yang susah untuk dibuat, contohnya alat IBM tu cikgu buat sama-sama dengan dia. Kalau boleh adakan penglibatan, buat dalam kumpulan, buat bersama ibu bapa. Okey. Susunan bahan kena pastikan ada maklumat atau fakta yang tepat, maklumat yang dikemas kini, pembendarahan kata yang sesuai, bahan pengajaran yang diperakui. Maksudnya dekat sini pembendarahan kata yang sesuai ni maksudnya bahan-bahan yang cikgu sediakan itu pastikan macam saya adalah minor dalam seni. Okey, dalam kita nak membuat seni, ada banyak orang kata pembenaran kata ataupun istilah-istilah yang tertentu. Tapi bila cikgu nak ajar kanak-kanak, pastikan kalau itu beruslah. Okey, kalau contoh macam saya, istilah untuk seni ni antara bahan-bahan dia tu contohlah warna akrilik. Kalau kita sebut dekat kanak-kanak warna akrilik, dia sukar untuk dia faham. Jadi kalau boleh cikgu gunakan bahan-bahan yang mudah dan dia faham. Okey? Kemudian pastikan menarik lah. Saya rasa cikgu semua pun tahu, pastikan menarik. Lepas tu maklumat tu ada. Kemudian pastikan saiz huruf cetak atau saiz huruf besar haruslah sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak. Kalau contoh cikgu nak buat flashcard, janganlah terlalu kecil, halus, nanti diorang tak nampak. Lepas tu kalau cikgu nak print out gambar, lepas tu cikgu nak laminate, jangan terlalu kecil. Sekurang-kurangnya saiz A4. Ataupun kalau cikgu nak bagi diorang ABM, buat dalam kumpulan separuh daripada A4. Okey. Kemudian ilustrasi dan bahan grafik bukan sahaja menghias bahan pengajaran tetapi berfungsi sebagai manifestasi visual sesuai maklumat yang akan dapat menambah atau mengukuhkan pembacaan. Kalau contoh cikgu nak buat buku membaca kan. Kalau cikgu pandai dalam mengilustrasi, pandai dalam grafik, okey, buat satu buku ataupun buat satu kad saiz A4 di mana kat atas tu ada huruf A, lepas tu kita nak ajar dia menulis mengikut garisan putus-putus tu. Yang itu cikgu boleh buat sendiri. Cikgu boleh buat sendiri. Kalau cikgu nak beli, saya tak pastilah kan, kalau di prasekolah cikgu kena beli sendiri. Kalau prasekolah ni dia agak sukar sikit, lebih-lebih lagi dengan ekonomi kita sekarang ni. Kebanyakan cikgu-cikgu prasekolah banyak bawa keluar duit sendiri untuk sediakan ABM. Okey. Kemudian kualiti bahan tersebut, bahan pengajaran mengandungi arahan yang jelas dan berfungsi. Right, jimat dan mudah. Right, sekiranya untuk menghasilkan bahan bantu mengajar tersebut dibeli tidak semestinya mahal. Sebaliknya bahan tersebut boleh dihasilkan dengan kreativiti guru. Contohnya menggunakan bahan terbuang. Kadang-kadang ada setengah mentaliti guru-guru di prasekolah, tak semualah. Diorang semua suka beli yang baru-baru, yang mahal-mahal. Mungkin sebab diorang ada bajet. Tapi kalau boleh lebih baik kita menggunakan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita, bahan kos rendah ataupun bahan yang terbuang. Contohnya macam toilet roll, hanger yang tak dipakai, lepas tu batang aiskrim, straw, kotak besar, kotak kecil, botol, tin. Okey. Kemudian praktikal, bahan yang digunakan dalam proses PDP harusnya praktikal sama ada kepada guru ataupun murid. Okey, yang ini cikgu boleh baca dalam nota lah. Alright. Mudah alih, boleh dibawa ke mana-mana, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu berat dan tidak orang kata terlalu ringan juga. Nanti takut tiup angin terbang. Right. Maaf kalau saya laju. Kemudian, apakah antara kepentingan serta tujuan ABM? Pertama, penggunaan alat bantu mengajar ni dapat mengawal serta mengatasi masalah guru kekurangan masa. Sebagai contoh lah kan, cikgu dah ada alat ABM. Okay, cikgu dah ada flashcard, ABC, huruf besar, huruf kecil. Okay, contoh hari ni cikgu dah ajar orang huruf besar. Besok nak ajar huruf kecil. Dia bermaksud bukan setiap hari ataupun macam mana saya nak cakap, satu ABM boleh digunakan untuk pelbagai aktiviti. Cikgu kena kreatif.
Sebab kalau setiap hari cikgu buat ABM yang baru, kadang-kadang saya faham ada cikgu yang kesibukan, tak sempat. Jadi cikgu kena kreatif. Kalau contoh cikgu buat flashcard tu boleh guna untuk pelbagai aktiviti. Membaca, suruh diorang buat padanan, suruh diorang menulis. Lepas tu suruh diorang teka kalau huruf A ni bersamaan dengan benda apa di persekitaran dia. Okey? Dapat mempertingkatkan minat murid dalam proses PDP, dapat mempertingkatkan kegairahan untuk belajar, dapat memahami secara lebih mendalam dan realistik tentang tajuk yang diajar. Saya berminat dengan mempertingkatkan kegairahan. Saya kalau mengajar kanak-kanak, saya paling suka set induksi. Kenapa? Sebab saya nak dapatkan kita nak dapatkan kanak-kanak punya minat, punya excitement, diorang punya orang kata sikap positif dia, okey, sebelum kita nak mula mengajar tu, saya nakkan diorang punya passion. Bila diorang gembira, bila diorang happy, saya gembira, saya happy. Sama juga macam cikgu masuk kelas. Okey, cikgu masuk kelas tengok muka seorang-seorang anak yalah muka masing-masing tu je. Sendu je macam orang putus cinta. Kan? Macam orang ni lah muka yang macam-macam sampaikan kita nak mengajar pun tak ada mood. Jadi inisiatif dia datang daripada cikgu sendiri. Kalau cikgu nak suasana kegairahan tu wujud, cikgu kena gairah. Itu gaya saya. Maksud saya, cikgu kena excited. Cikgu kena gairah pula. Sorry. Cikgu kena excited. Macam saya sekarang ni. Okey, ini saya bagi benda yang realiti semua orang akan lalui. Bila kita mengajar online, kita panggil klik. Tak ada bunyi. Kan? Okey, tak apa. Saya okey. Sebab cara saya bagaimana saya mempertahan ataupun nak bagi saya punya momentum kegembiraan, excitement saya tu kekal ialah saya akan orang kata tak nak ada judgemental terhadap student ataupun cikgu-cikgu yang ada di sini. Saya tak nak ada satu sikap judgemental dari diri saya. Kan? Macam contoh tadi lah. Ni contoh lah. Penat je dalam hati kita lah. Panggil Cikgu Nazli tak jawab-jawab. Tak semua lah Cikgu Nazli ni. Panggil tak jawab tak apa-apa tau. Okay fine, lepas ni tak nak panggil. Lantak kat dia. Kita tak nak macam tu. Saya tak nak macam tu. Kalau saya panggil student saya, dia tak jawab ke apa ke, it's okay, fine. Fine, kita kena fikir positif. Mungkin dia pergi dapur, dia tutup kamera, dia pergi dapur buat air. Kita Ada panggil saya ke tadi? Kok saya tak dengar? tu dia wujud dah. Tu dia dah. Tak, tadi contoh. Okey, jadi cikgu. Saya tak tinggalkan tempat ni tadi. Contoh. Kan. Jadi cikgu, bila setiap hari cikgu kena jadi orang baru. Setiap hari cikgu kena jadi orang baru. Okey, masuk kelas. Okey, aku adalah orang baru untuk hari ni. Aku tak kenal semua. Aku anggap semua orang nak belajar. Aku anggap semua orang nak dapatkan ilmu. Besok masuk lagi kelas, jadi orang baru balik. Bila cikgu dah ada wujud judgemental dalam diri cikgu, student cikgu macam ni, mood cikgu nak mengajar tak sampai. Okey, boleh? Alright? Macam saya, siapa kat sini perasan daripada awal cikgu nampak kemunculan saya sampai ke hari ni, cikgu ada nampak tak muka saya ni masam? Mencuka. Ada tak? Sentiasa senyum. Yes, senyum je. Kita kena senyum walaupun kita tersakiti. Gitu. Kan? Awet muda. Yes. So kita kalau contohlah orang kata kita berhadapan dengan student, kita tanya dia elok-elok, dia pun macam entah, tak tahu, entah. Tak apa, senyum je. Oh, awak tak tahu ke? Tak apa, hari ni cikgu ajar sampai awak tahu. Itu nama dia reverse psychology. Itu nama dia reverse psychology, senyum je. Alright? Itu tip saya lah. Tip saya. Alright. Dapat mengekalkan ingatan yang lebih lama terhadap isi-isi pengajaran. Sebab tu waktu cikgu mengajar, tunjuk alat ABM tu kan dengan penuh kegembiraan. Sebagai contoh, ini alat ABM saya lah contohnya kan.
Murid-murid nampak tak cikgu bawa apa ni? Cikgu bawa apa ni? Cuba teka. Cikgu tekalah cikgu. Cuba teka. Apa ni cikgu bawa ni? Botol air. Botol air. Botol air. Okey, lagi. Tabung. Tabung. Lagi. Apa lagi ni? Bekas kuning. Bekas kuning, kotak pensel. Apa Bekas pensel. Bekas pensel. Cantik tak? Cantik tak bekas ni? Cantik. Omelnya. Cuba dengar. Komennya. Cuba dengar. Ada bunyi apa tu? Ada bunyi. Bekas Silek. pensel tu. Cuba teka apa kat dalam. Cuba teka. Ke kacang kat dalam tu. Ada kacang? Lagi. Duit siling. Lagi. Macam Bunyi tu. macam benda panjang-panjang tu. Gula-gula. Panjang. Ada pensel warna pandainya. Betul lah. Ada pensel warna lah dekat dalam ni. Pandainya. Nak tengok tak? Nak tengok tak? Nak. Tak naklah, malu lah dalam ni ada benda makeup. Tak naklah tunjuk benda makeup je. Best lah Cikgu Nana. Itulah dia, sebab saya mengajar, saya sentiasa bersemangat sebab saya nak mengelakkan negativiti. Nak elakkan negativiti. Jadi ini cara dia. Cikgu orang kata apa, nampak macam saya ni, mungkin setengah orang akan fikir gila-gila. Tak apa-apa, dah tua-tua perangai macam budak-budak. Tapi I don't care. I don't even care. Saya nak ajar budak-budak. Saya nak masuk dalam dunia mereka. Saya nak tahu apa ada dalam otak kita sebab kita pernah jadi budak kecil. Kenangan kita dah tinggal dah. Gilek tarah. Betul tak cikgu? Jadi masa ni lah, yes, positive thinking. Masa ni lah kalau kita nak berada dalam suasana aura yang sangat positif, bersamalah dengan kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ni kan dia tak fikir apa dah, dia nak happy je. Nampak tak kat situ? Jadi ingat kalau cikgu nak ajar kanak-kanak, intonasi suara tu dia kena gedik sikit. Ya ke? Alah siannya. Macam tu. Kalau sedih, tunjuk muka sedih. Ya ke? Mama cubit kat mana? Dekat tangan. Sakit tak? Alah kesiannya. Buatlah memek muka macam mana pun. Janji. Kanak-kanak tu rasa yang kita ni simpati dan empati dan menghargai diri dia. Okay, alright, boleh? Dan dapat merasakan keseronokan dan rasa tak dan mengelakkan rasa itu. Bila kita cikgu excited macam ni, kanak-kanak kan confirm tak sabar. Cikgu Nana. Saya macam tu lah, pergi taska ke, pergi tadika ke kan. Okey, Cikgu Nana sampai. Kadang-kadang tu kan pakai tudung macam nak pergi pasar, pakai t-shirt biasa je, dia datang kat kita, cantiknya Cikgu Nana. Dalam hati kita, ni pelik ke apa ni? Cikgu pakai tudung pergi pasar je ni. Kan? Jadi, siapa lagi nak puji? Nak tunggu laki kita ke? Nak puji. Kalau kanak-kanak puji tu maksudnya dia ikhlas. Kalau kanak-kanak puji tu terima je lah. Siapa lagi nak puji? Betul tak? Kan? ABM menyediakan satu dasar kukuh untuk perkembangan kefahaman dan corak pemikiran. Okay. ABM menolong menjadikan pembelajaran murid-murid lebih mendalam tentang kefahaman isi pengajaran. Saya rasa ini semua tahu. Okay. ABM menawarkan pengalaman yang sebenar. Macam daripada tadi lagi saya dah cerita ABM ni walaupun dia dalam bentuk macam ni kan. Tapi ianya menunjukkan satu situasi sebenar sebab dia nampak benda tu. Okay. Pembelajaran yang diperolehi akan lebih bermakna. Okay. Bahan itu dapat melahirkan dorongan daya kreativiti baik kepada guru maupun murid, melahirkan satu interaksi yang baik di antara guru, murid-murid dan antara guru, murid dengan murid. Dapat menjimatkan masa dan murid akan belajar lebih banyak dalam masa yang singkat. Okay, kita tengok pula pemahiran, pemilihan dan aplikasi ABM. Macam mana kita nak pilih dia? Kemahiran apa yang kita kena ada?
Knowledge apa yang kita kena ada untuk kita pilih barang tersebut atau ABM tersebut. Cikgu Ernie? Alright. Dalam memilih alat ABM, guru seharusnya berkemahiran dalam menilai dan menimbang akan keperluan atau sumbangan ABM dalam mengaplikasikan PDP. Okey, perkara yang perlu kita pertimbangkan atau antara kriteria untuk kita memilih ABM ni ialah pertama, ABM haruslah bersesuaian dengan aktiviti PDP. Isi kandungan haruslah tepat dan berkait rapat. Macam saya dah maklumkan tadi, ingat cikgu nak buat alat ABM pastikan ianya berkaitan. Okay? ABM yang harus mengandungi idea-idea yang kreatif. Guru boleh menyampaikan konsep dengan lebih mudah, tepat, cepat lagi dengan adanya ABM. Murid-murid pula dapat memperolehi konsep itu dengan tepat, penuh minat dan lebih kekal dalam ingatan. Macam contoh, Cikgu Ahmad kata tadi buka pintu, tutup pintu kan. Buat satu ABM kereta cantik-cantik, lebih kurang macam besar sikit daripada saya punya ni kan. Yang boleh buka tutup pintu. Kanak-kanak excited tau. Cikgu Ahmad kan, contohlah, Siti Zulaiha, Cikgu Ahmad dia bawa kereta. Cantik, dia boleh buka tutup. Kamu ada? Dia pun pandang. Tak ada kan? Cuba tengok Cikgu Ahmad punya, cantik lah. Macam mana Cikgu Ahmad buat jadi kanak-kanak dia tahu hari ni dia nak belajar tentang bahagian-bahagian kereta, pintu. Okey. Dan dalam masa yang sama, selain kalau contoh kanak-kanak tu nak buat, sediakan bahan-bahan untuk diorang ataupun pesan pada ibu bapa, okey puan, okey encik, hari ni saya nak ajarkan anak-anak hari ni nak buat kereta menggunakan bahan-bahan kos rendah. Kalau boleh nak minta encik dan puan berikan kotak kepada anak-anak. Tak kisahlah kotak tisu ke, kotak kasut ke, bawa. Nampak tak kat situ? Bila ABM tu dah cantik, menarik, tiba-tiba boleh buka pintu, buka bonet, tiba-tiba wiper boleh gerak. Ya Allah, kanak-kanak mana tak excited? Percayalah bila kanak-kanak dia mendapat rangsangan kan, hari-hari tidur malam mimpi Cik Ahmad. Betul tak? Kan? Betul tak cikgu? Betul. Sama juga macam cikgu sendiri mengajar anak murid cikgu yang dah remaja, dewasa tu kan. Nanti tiba-tiba datang-datang kan, cikgu nak salam, cikgu nak peluk. Itu tandanya dia suka dengan kita. Dia suka dengan cara kita mengajar, dia nampak di mana keikhlasan kita mengajar terhadap mereka. Okay? Kemudian reka bentuk ABM hendaklah menarik dan berkesan untuk menarik perhatian mereka. Okey, pastikan ianya berwarna-warni. Bubuh je, belilah glitter ke, manik-manik, pelekat ke, bubuh. Orang kata hias je. Okey? Okey, ABM harus disediakan dengan perbelanjaan yang rendah dan dalam masa yang berpatutan. Tiada gunanya membuat ABM dengan perbelanjaan yang terlalu tinggi dan menggunakan masa yang lama. Ingat tu, kalau cikgu nak buat ABM, saya nasihatkan selagi kita boleh cut cost, kita cuba untuk cut cost. Selagi kita boleh orang kata menggunakan bahan kos rendah ataupun bahan yang terbuang, kita semula guna. Supaya daripada situ kan kanak-kanak kan dia boleh faham tau. Cikgu buat belun cas guna bekas telur. Macam mak kita masak kat rumah tu. Boleh jadi haiwan cikgu. Nampak tak? Maksudnya selain dia tu kanak-kanak ni terlalu ikat dengan gadget, bila dia terlalu terikat dengan komputer, dengan games PUBG lah, apa macam-macam lah kan. Apa kata kita tunjuk je bahan kos rendah. Sebab anak saya yang seorang umur tu 13 tahun, dia disleksia. Okay, dia disleksia tapi dia tak teruk sangat lah. Okay, dia terlalu fokus kepada gadget ketika itu. Bila dia dah masuk prasekolah, baru dia tahu tin kosong tu apa. Mami ni panggil tin Padahal umur yang budak umur 4-5 tahun dia dah tahu dah benda tu tin.
Anak saya bila dia masuk prasekolah, barulah dia tahu tin tu apa, bekas telur tu apa, cikgu tu mengajar, barulah dia tahu botol tu apa. Jadi janganlah jadi seperti saya terlambat. Tapi alhamdulillah lah bila dia dah masuk umur dia dah 10 tahun macam tu, dia dah laju dah dengan didikan yang saya berilah. Jadi cikgu ingat ya, alright, gunalah bahan kos rendah. Bahan kos rendah tu lah dan kita akan tahu, oh ini apa, toilet roll, oh ini hanger, oh ini straw, ada besar ada kecil. Okay, faham kan maksud saya? Okay. Kemudian ABM harus disediakan dalam saiz dan berat yang sesuai supaya mudah dibawa, digunakan dan disimpan. Okey, supaya ianya tidak mengganggu kelancaran cikgu. Alright. Sumber PDP haruslah mengandungi nilai-nilai murni. Okey. Sebab tu saya suruh guna alat kos rendah supaya kita dapat menerapkan kepada kanak-kanak jangan membazir, boleh guna semula. Okey. Dan lagi satu, untuk membuat alat bantu mengajar, guru tidak harus menggunakan bahan-bahan seperti gambar yang tidak sopan. Misalnya memakai baju yang menjolok mata, menggunakan bahan-bahan yang berunsur negatif. Contohlah, macam cikgu nak buat flashcard, bubur pula gambar Mak Saleh kat tepi situ tengah landing ke kan. Right? Pakai baju yang menjolok mata walaupun kartun sekalipun. Kalau boleh cuba elakkan. Okay? Yang keenam, apakah kesan dari penggunaan ABM ni? Kita tengok. Kanak-kanak akan dapat memahami sesuatu konsep, fakta atau idea dengan lebih jelas. Pelajar dapat menumpukan perhatian terhadap aktiviti PDP. Pelajar akan dapat terus mengikuti setiap perkembangan proses pengajaran yang dijalankan. Okay. Aktiviti PDP dapat dipelbagaikan, pelajar menaruh keyakinan terhadap pengajaran guru. Macam mana kita nak tahu? Kanak-kanak tu bila kita ajar dia yakin dengan kita, dia selesa. Nak tahu tak macam mana rupanya bila kita tengok kanak-kanak tu dia fokus kat kita. Cuba cikgu macam orang kata bagi contoh macam mana kita nak tahu kanak-kanak tu kan dia yakin dengan apa yang kita ajar. Cuba cikgu bagi contoh satu situasi. Silakan cikgu. Cikgu, halo. Halo, cikgu. Cikgu, ke sound saya tak okey ni, mic saya tak okey? Cikgu? Kanak-kanak banyak bertanya, okey lagi? Apa lagi? Ni kanak-kanak tau, bukan cikgu bayangkan anak murid cikgu kat KV. Ni kanak-kanak. Macam mana kita nak tahu? Salah satu dia tanya banyak, okey lagi? Ada lagi tak? Ni nak kena panggil nama ni. Start kita panggil nama lah. Kita panggil nama, kanak-kanak rasa seronok. Ya betul. Kanak fokus. Okey lagi? Nak tanya cikgu Hafizah Zulkifli. Cikgu Hafizah Zulkifli ada di situ? Ada ke? Tidak ada, tidak mengapa. Kita tanya Cikgu Mary. Cikgu Mary ada di situ? Cikgu? Ada ke? Kanak-kanak teruja bila nampak kita. Begitu. Yes, betul. Dengan memberikan senyuman yang paling manis kan? Okey. Okey, alright. Tak apa. Yang saya panggil tu mungkin ada masalah lain dan sebagainya. Okey. Alright. Satulah saya nak tanya cikgu lah. Cik Mat lah. Cikgu Ahmad. Boleh tak buat satu demonstrasi ataupun cikgu berlakon lah. Bila kanak-kanak tiba nak masuk kelas, nak masuk prasekolah kan, macam mana cikgu nak sambut dia? Cikgu Ahmad. Kena buka kamera lah sebab kita nak tengok memek muka. Macam mana cikgu nak sambut dia?
Saya Tiba-tiba Salina datang kan, adik Salina datang kan. Oh, dia tiba-tiba tengok cikgu excited gila ni. Oh, excited dia, Cik Mat. So cikgu macam mana nak sambut dia? susah juga tu. Begitu. Susah juga. Macam mana tu? Susah. Susah. Cuba je. Contohlah macam adik Salina datang kan, muka dia monyok je macam orang kena marah kan. Jadi bila cikgu nak sambut dia tu dalam aura yang positif, macam mana cikgu nak sampaikan? Pagi-pagi pula tu, mood dia tak berapa nak okey. Macam mana cikgu nak dapatkan dia punya excitement dalam diri dia, dalam diri adik Salina? Oh, tak dapat lah. Saya tak dapat. Tak ready lah. Tak ready lah. Okay, alright. Okay, tak apa Cikgu Mat. Kita tengok contoh cikgu yang lain pula. Saya nak kena panggil nama ni. Kalau contoh sambut budak. Okay. Bila di prasekolah atau tadika, ada tata tertibnya sambut budak. Okay, bukannya dia datang. Masuk. Tanggal kasut. Letak beg. Okay, duduk tempat masing-masing. Jangan bising. No. Bila nak sambut dia ada tata tertib dia sebab dia datang bersama ibu bapa. Takkanlah depan mak ayah dia kita nak cakap, duduk masuk dah, mak ayah boleh balik pergi kerja. Takkan nak macam tu. Macam saya mudah je. Kanak-kanak jerit nama kita. Okey. Macam saya mudah je. Contohlah, mak ayah dia datang sekali kan, tak kisahlah bapanya ke maknya ke kan. Lepas tu dapat pula murid tu monyok je kan. Macam saya, dia sampai walaupun dari jauh, apa orang kata dalam 1 meter, 2 meter kan. Saya buat macam ni. Assalamualaikum. Ahmad, masam je muka. Okey tak ni? Kan? Okey tak? Sedih je, kenapa? Cuba cakap dengan cikgu. Lepas tu nanti bapak dia trigger. Tak ada cikgu, pagi tadi dia ni stokin dia tu dia pergi buang daripada tingkat 5 rumah kami, jatuh bawah, cari tak jumpa masuk longkang. Gitu. Jadi itulah cara dia bagaimana kita nak tangkap ataupun nak dapatkan semula nak masukkan aura positif pada kanak-kanak tersebut. Itulah cara dia. Dapat pula kanak-kanak excited. Contoh macam Nazri, adik Nazri datang. Cikgu. Banyaknya cikgu satu je kat sini kan. Ya Nazli, kenapa panggil cikgu ni? Kita tanya dia, kita sambut dia dengan apa orang kata cara atau tertib ataupun adab yang sangat baik. Okey, boleh Cikgu Ahmad? Cikgu Ahmad boleh? Nak cuba ke? Cikgu Ahmad, nanti kalau anak murid cikgu tanya kat KV tu, macam mana Cikgu Ahmad sambut murid? Saya spontan. Spontan. Kalau spontan tu macam mana tu? Spontan ni maksudnya dia jadi sendirilah. Dia jadi sendiri. Sekarang ni sebab kena suruh kan, dia tak boleh. Tak jadi. Tak ada rakan berlakon. Nampaknya saya nak kena minta lah, kena rekod ni dia punya spontan dia tu kan. Okey, tak apa. Saya faham. Don't worry. Okay, alright. Jom kita teruskan. Aktiviti pembelajaran akan lebih menarik. Konsep, fakta dan idea diterima akan lebih kekal dalam ingatan. Okay. Apakah kelemahan? ABM ada kelemahan dan macam mana kita nak atasi? Okay, jom kita tengok. Kelemahan dia adalah terhadap guru itu sendiri. Ingat, nak jadi guru bukan satu perkara yang mudah. Kena ada knowledge, kena ada creativity, kena ada effort. Kalau cikgu tak ada effort, cikgu banyak duit, belilah ABM baru. Kalau cikgu ada effort, maksudnya cikgu seorang yang hebat. Okay? Kurangnya kemahiran guru dalam memilih jenis ABM yang sesuai. Kurangnya kemahiran guru dalam mengaplikasikan ABM tersebut. Dan kesukaran dalam menyediakan ABM seperti kurangnya alat pelaksanaan, bahan atau rujukan dalam menyediakan, keperluan masa yang mempengaruhi guru dalam menyediakan ABM.
Kesimpulannya di sini, cikgu kena ada effort, cikgu tak boleh malas. Tu je. Memang orang kata ABM ni memerlukan tenaga, memerlukan dari segi kewangan, memerlukan kreativiti. Kadang-kadang kita ketandusan ketandusan idea. Tak menjadi masalah, pakcik Google ada. Kita Google, lepas tu kita create, kita dah dapat idea, kita create dengan cara kita sendiri. Okey, inilah dia antara kelemahan adalah pada guru tersebut. Dia ada effort, semua jalan. Okey, bagaimana cara untuk kita atasi? Kena rajin, yes, betul. Right, guru seharusnya lebih prihatin dan memahami kehendak pelajar. Apa benda yang cikgu buat ABM tu semua adalah untuk orang kata untuk kanak-kanak. Tak salah kalau kita memberikan sesuatu kepada kanak-kanak. Kanak-kanak sentiasa menghargai. Okay? Guru harus muhasabah. Muhasabah ni cikgu, jangan lupa muhasabah diri dulu. Hari ni nak mengajar, esok nak mengajar budak-budak ni, muhasabah diri. Fikir, aku ni ikhlas ke tidak ni nak mengajar ni, ikhlas ke tidak nak buat ABM ni, dah penat. Okey, right, muhasabah diri dan meningkatkan segala kemahiran dalam proses pengajaran terutama menggunakan ABM serta menggunakan ICT. Right. Kerjasama semua pihak dalam merancang dan menyusunkan proses PDP dapat membantu guru dalam menyediakan ABM. Sebagai contoh, kerjasama semua pihak. Komuniti dan ibu bapa. Sebab tu dalam pendidikan awal kanak-kanak adanya satu tajuk atau satu bab di mana kolaborasi antara guru-guru, ibu bapa dan komuniti. Sebagai contoh, cikgu nak buat alat bantu mengajar, cikgu nak buat satu pertandingan. Minta kerjasama daripada ibu bapa, minta kerjasama daripada komuniti. Tak salah. Maksudnya, kanak-kanak ni cikgu kena ingat mereka belajar melalui persekitaran. Bila kanak-kanak ni dapat tahu, hari ni ada art and craft. Cikgu kata bawa mak ayah nak buat sama-sama. Itu namanya kerjasama antara semua pihak. Okey? Merancang dengan sistematik, cikgu ingat jangan hari ni nak mengajar, hari ni baru nak buat ABM, tak boleh lah. Kecuali kalau nak cikgu nak buat ABM tu bersama kanak-kanak pun cikgu kena rancang, kena buat RPH, nak kena tahu bahan guna apa, adakah bahan tu perlu disediakan untuk setiap kanak-kanak ataupun hanya berkumpulan sahaja, adakah bahan-bahan itu mencukupi, adakah bahan-bahan itu terjamin keselamatan dia, tak ada toksik, tak ada racun. Okey? Kesimpulannya, dah sampai ke kesimpulan. Penggunaan ABM perlu diperbagaikan dengan kaedah dan teknik mengajar agar pengajaran dijalankan dengan berkesan, menarik perhatian, menjimatkan masa dan tenaga serta menghasilkan pembelajaran yang lebih menarik dan menyeronokkan. Ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya ABM kepada guru dalam menyampaikan pelajaran kepada murid-murid. Right, kita ada lagi setengah jam. Nampaknya saya mungkin insya-Allah berjaya dapat menghabiskan jam 1. Cikgu semua nak tengok gambar, nak tengok video. Nak? Nak. Rugi tau kalau tak tengok. Nak. Pertama nak tengok Cikgu Nana yang secara penuh ini bebas mengajar. Nak. Nak tengok macam mana Cikgu Nana? Jangan malu. Tengok Cikgu Nana yang gebu-gebas ni. Kejap kita tunjuk. Gebu-gebas. Sekejap. Saya nak kena buka. Okey. Kita tunjuk gambar dululah. Kita tunjuk gambar. Sekejap ya. Nak share screen ke nak share tab? Buka dulu lah. Sekejap ya, bagi saya setting sekejap. Dia. Tak siap dah ke? Sedih ya, Bi? Nak tulis. Jangan tengok video ni. Dia. Share.
Saya kena share entire screen. Mak Intan tu. Mak Puan ni. Alright, okay. Cikgu semua nampak skrin saya? Skrin saya nampak Cikgu respon sikit cikgu, saya takut cikgu tak nampak. Nampak? Okay, alright. Nampak. Jap. Okay, nampak tak ni? Nampak love. Love. Okay, cuba cikgu teka. ABM ni kan, dia menggunakan apa? Bahan apa? Manila cut. Okay, lagi. Mana lekat? Lagi? Kata warna. Tah Lagi. warna. Alright. Kotak-kotak pun boleh. Okay, alright. Lagi? Marker pen, magic pen. Okay, lagi? Alat dia apa? Alat tu, peralatan tools dia. Gunting. Ayah pandai lah. Siapa yang jawab tu? Okay, lagi? Pencil. Okay, alright, okay. Kalau cikgu tengok ABM ni kan, apa yang kita boleh ajar pada kanak-kanak? Nombor, penomboran. Padan nombor dan bilangan. Padankan nombor dan bilangan. Okay, Bentuk. Padankan. warna? Okay. Kalau Warna. Warna ada satu warna je. Kasih sayang mungkin love. Yes, pandai. Sebab tu saya kata dalam ABM ni semua ada. Semua kurikulum tunjang semua ada. Betul tak cikgu? Betul. Pandai cikgu-cikgu semua. Jom kita tengok lagi. Yang ni pula. Dia buat daripada tali, daripada bekas polisterin, mangkuk polisterin. Dawai baldu. Yang lain Dawai lagi. baldu. Lagi apa? Kertas. Marker. Okey, yang nampak panjang-panjang ni panggil apa? Dawai baldu. Dawai baldu. Okey. Ini selalunya untuk tema apa? Laut. Hidupan laut. Okey, lagi? Ada lagi tak? Okey, tema laut. Haiwan apa ni dekat dalam laut? Obor-obor. Obor. Okey. Bila cikgu nak ajar kanak-kanak, apa lagi tunjang yang cikgu nak kaitkan dengan tema haiwan ni? Dengan ABM obor-obor ni. Warna. Okey. Lagi? Bentuk. Okey, Bentuk. lagi. Sains. Bilangan. Lagi, kalau contoh dari segi sosio-emosi boleh tak? Boleh. Sebab apa boleh? Senyum. Pandai. Nampak ceria je, comel kan? Pandai je cikgu tahu. Okey, kita tengok lagi. Yang ini pula. Siapa yang dekat situ ada anak-anak kan, cuba tunjuk. Cuba tanya dia, cantik tak? Suka tak? Walaupun, okey, cikgu tengok dekat sini. Dia guna kertas je. Dengan gunting, gam dengan pen marker. Betul tak cikgu? Betul. Okey. Dia buat ni sangat simple. Tapi cikgu cuba teka. Apa yang cikgu Dina ajar? Banyak ni sebenarnya. Apa yang cikgu Hidupan laut, kura-kura atau penyu ni. Okey, lagi. Warna-warni. Warna. Okey, lagi. Mira. Binatang bercengkerang. Saiz. Okey, lagi. Cintai alam sekitar. Ya, pandai. Hebatlah cikgu semua. Okey, dah pandai dah nak kaitkan dengan tunjang-tunjang. Kita tengok yang lain pula. Yang ini. Apa ni? Nombor. Okey. Lagi? Warna. Okey, lagi. Caterpillar. Caterpillar. Kalau saya kan, saya tengok bendera Malaysia kat sini. Bendera Selangor. Merah. Merah kuning. Kan? Bendera Selangor. Pasukan bola.
Yes, macam contoh yang ini kan sebenarnya cikgu yang buat ABM ni, okey, dia kata dia buat ABM ni untuk sukan. Lepas tu saya terpinga-pinga kejap. Maksud cikgu pertandingan ke apa? Contohnya macam ni, maksud dia kenapa dia buat benda ni, ada cacak-cacak ni, ada nombor ni semua kan. Dia kata siapa yang dapat ambil semua benda ni, okey, dapat letakkan mengikut turutan, maksudnya setiap kanak-kanak, dia ada 5 orang kanak-kanak. Setiap kanak-kanak tu sebelum dia nak pergi ke caterpillar ni untuk cocok dekat dalam ni, diorang akan melalui rintangan-rintangan. Okey, jadi siapa yang pegang nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu kena pantas lah untuk masukkan ke dalam belakang bentuk caterpillar ni. Cikgu nampak tak? Cikgu boleh bayang tak? Saya waktu tu kan macam, oh okey, boleh tahan juga idea cikgu ni kan. So pendek kata dia bukan saja bagi kanak-kanak mengenal nombor, dalam masa yang sama dapat memperkembangkan fizikal, psikomotor, kasar kanak-kanak tersebut. Okay, alright. Jom kita tengok lagi. Oh salah. Okay, yang ni ni. Yang ni ni. Ni, tengok ni. Apa ni cikgu? Apa tu? Mengenal bentuk. Warna. Lagi, cuba tengok kotak dia. Kotak kertas A4 Bas. Dia buat seperti kenderaan. Kereta ke lori ni? Ini kenderaan kategori apa? Bas ke, kereta ke, lori ke? Bas. Bas. Lepas tu kan cikgu yang buat ni kan, isi dalam dia lain pula, tema lain. Tengok. Dekat luar kenderaan, atas bentuk, dalam muzik. Ini loceng. Menarik. Kan, ini pundi kaca. Okay, kalau diorang nak buat aktiviti pengimbang badan, yang dekat dalam ni ada manik, diorang nak, cikgu ni nak buat percussion, buat marakas yang cik ni kan. Ya. Kecil tu. Okey, yang ini pula dia buat apa tau? Membutangkan baju. Maksudnya Halus. benda yang dia buat tu, ABM yang dia buat tu, dia boleh gunakan, dia boleh buat banyak tema. Dia boleh buat banyak tema. Okey. Daripada ni, okey, effort dia, cikgu ni punya effort, dia buat pelbagai tema, buka, ada percussion, ada aktiviti psikomotor halus, okey, ada aktiviti psikomotor kasar, pundi kaca, membuat imbangan badan. Nampak tak kat situ? Kan? Okay, kita tengok lagi. Yang ini menarik. Ini menarik. Kita tengok Cak! Cak! Nak saya ulang lagi sekali ke? Cikgu nampak tak? Nampak. Hari tu anak pun ada buat aktiviti. Dia cikgu dia suruh buat kanak-kanak pakai face mask. Jadi dia buka tutup face mask tu. Guna kertas ya. Menarik kan cikgu? Ya. Tengok. Saya suka. Ada lagi satu. Sekejap. Nenek. Kita tengok ni. Ni macam apa? Macam apa tu? Sensory board. Ya, Sensory board. Sensory board. Nak tengok lagi sekali ke? Nak. Okay, kita tengok. Dalam kotak tu. Sensor. Budak boleh rasa tajam, lembut, kasar permukaan. Gitu. Cantik kan? Ya. Okay, ada lagi satu. Yang ini jangan gelakkan cikgu ya. Jangan gelakkan cikgu Nana. Waktu ni time gebus. Ni malu ni nak tunjuk. Tak apalah, redha. Redha. Kenapa tak suara?
Dengar tak suara? Dengar tak Dengar, suara? dengar. Ya. Dengar sampai habis Gebunya daku. Siapalah cameraman ni? Pening tengok. Main tenteng pun ada. Tenteng. Tengok dulu. Nampak tak di situ? Ya Allah. Okey, kejap. Okey, daripada video tadi ni kan, apa yang cikgu nampak? Cikgu rasa ini okey, macam cikgu tadi kata permainan teng-teng kan. Okey, permainan ni adalah permainan di mana kita nak tengok bagaimana kanak-kanak menyelesaikan masalah. Okey, bagaimana kanak-kanak menyelesaikan masalah. Tak nampak muka saya ya? Sekejap ya. Kenapa saya tak boleh padam? Okey, sekejap. Cikgu nampak tak muka saya? Alright. Okey, daripada tadi cikgu nampak diorang lompat-lompat tu kan. Sebenarnya aktiviti apa yang diorang buat? Cikgu? Macam cikgu tadi tu kata tenteng. Okey, alright. Lagi? Apa lagi? Baling dadu. Baling dadu. Okey, lagi? Keseimbangan dalam melompat dan mengikut bentuk kaki. Mengikut bentuk tapak kaki. Yes, okey. Alright. Ada lagi cikgu nak tambah? Cikgu-cikgu lain? Ada lagi? Tak ada. Kanak-kanak kena fikir. Dia kena berfikir. Yes, betul. Aktiviti tersebut adalah sebenarnya dalam masa yang sama dia melompat untuk fizikal, dalam masa yang sama dia mengira. Bila dia mengira, dalam masa yang sama juga dia kena lompat mengikut bentuk tapak kaki tersebut. Okey, jadi dalam satu masa ABM yang kita buat tu, yang saya buat tu adalah pelbagai. Fizikal, mengira, alright. Lepas tu macam mana dia nak selesaikan masalah untuk dia sampai ke penghujung tu, dia kena pastikan dia mengikut bentuk tapak kaki yang betul. Sambil dia melompat dan sambil dia mengira. Aras tinggi betul kan. Okay, alright. Ada lagi satu sebenarnya, tapi ianya agak tak apa, saya cuba untuk cepat-cepatkan dia. Okay. Boleh saya tambah lagi satu? Boleh. Boleh. Tu dia boleh. Dapat anak murid yang semacam tu kan. Tanya je boleh. Semangat je. Semangat. Alright, jap. Kita tengok. Okay. Yang ini. Yang ini pun tu dia cikgu nak gebu-gebas berjalan. Okay, kita tengok.
Come on Adam, come on Adam. Oh, steady. Aki, cepat ni. Tak kena tayang. Ambil free ya. Yang nak tak pakai. Begitu. Okey cikgu. Okey. Apa cikgu rasa bila tengok tu? Satu seronok cikgu. Pernah cuba tak sebelum ni? Mana-mana cikgu ada pengalaman pernah cuba idea tu? Ada tak? Dulu-dulu lah, masa zaman muda-muda. Cik zaman muda-muda kan. Right. So kalau kita tengok dekat situ budak-budak suka. Walaupun benda tu berat sebenarnya. Berat. Tapi yang badan kecil-kecil tu kan, diorang boleh angkat sebab diorang excited tengok kawan-kawan duk golek-golekkan dia. Kadang-kadang keluar daripada line. Okey, tapi mereka tetap juga sambung usaha sampailah ke penghujung. Nampak tak dekat situ? Walaupun menggunakan tayar je. Okey? Boleh cikgu? Boleh. Okey, setakat ni ada apa-apa lagi nak tanya? Kita ada last lagi satu. Cikgu nak tengok ke? Boleh bertahan lagi ke untuk yang terakhir ni? Okey. Kita tengok lagi. Boleh? Boleh. Alright, boleh. Begitu. Semangat. Gitu. Kita tengok lagi. Sebenarnya banyak video saya mengajar, tapi itulah kalau nak tunjuk takut tak sempat pula kan. Tapi tak apa, kita tunjuk yang ni. Selamat pagi. Siapa puasa hari ni? Saya. Puasa? Tak. Adalah puasa. Tak ada yang semua puasa. Tak, semua tak puasa. Semua tak puasa. Aduh. Kalau belajar nak apa nanti sikit belajar puasa. Misalnya nak puasa ya, boleh? Boleh. Ya. Saya puasa. Puasa? Wah, bagusnya. Empat hari dah. Tak tinggal puasa. Minta maaf ya cikgu-cikgu kalau cikgu pening tengok kamera ni duk golek sana dia tergolek sini kan. Tukang kameranya amatur. Okey? Oh, puasa juga? Wah, hebatnya. Nak tahu tak kenapa cikgu datang hari ni? Okey, tak apa. Hari ni cikgu nak ajar macam mana nak kira 1 hingga 10 guna jari pandai. Siapa pernah buat? Saya awak mesti dah pandai ni. Nanti boleh tak tolong kawan-kawan? Saya pandai. Pandai juga? Saya dah lama pandai sangat. Oh ya ke? Mana-mana saya cikgu nak tengoklah semua ni. Boleh? Kita buat sama-sama 1, angkat dan tutup dari sini. Okey. 1, 2, 3. 1, 2,
Boleh? Siapa nak mula dulu? Okey, kita kira 1, 2, 3. Siapa angkat cepat-cepat yang mula dulu? Nak tak nak bawah? 1, 2, 3. Okey awak. Nama awak apa? Apa nak panggil apa? Nak panggil Adam. Okey, cuba Adam tunjuk dekat kawan-kawan. Mana nak kira 1 sampai 10. Okey, cuba bangun. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ui, lajunya. Cepat sampai dia. Siapa lagi nak cuba? Saya. Okey, awak lah. Nama awak apa? Nora. Okey, Nora bangun. Okey. Okey. 1, 2, 3. Okey, Adam, awak pula. Aku buat dia aku pandai. Cik, awak nak cuba tak? Nak cuba? Nama awak apa? Nama awak apa? Okey. Okey, kanak-kanak ni dia ada masalah pendengaran tau. Tapi dia masih dicampurkan dalam kanak-kanak yang biasa sebab dia ada minat. Okey, kanak-kanak ni dia ada alat bantuan pendengaran. Dia boleh mendengar tapi dia ada kesukaran untuk bertutur lah. Okey. Sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pandai. Nampak tak tadi dia gerak sampai 10? Nampak tak? Okay. Last one. Orang bagi. Siapa? Sakit belum Boleh juga. Okey. Besar ke kecil? Kalau kecil macam mana? Kita buat sini. Oh, kalau besar? Siapa pernah main kat mana? Dekat luar? Punya lalu ke nak main apa? Main game apa? Siapa pernah main dalam ular? Yang ada ular, lepas tu kita baling, lepas tu kita gerakkan, naik panjat ular, naik tangga. Saya pernah main. Ya ke? Saya pernah main. Tapi dah tu kecil kan? Saya pernah kecil kan? Yes. Di mana satu cikgu nak dengar apa ini nak cakap? Siapa pernah main Monopoly? Lepas ni mau kita main tu. Nak pegang-pegang ke, bagi kawan pula. Pas-pas. Cantik tak cikgu buat tadi? Cantik. Okey, sekarang ni kita kira kawan ada tak pegang? 7. Okay, Nora sini sikit. Ini? Ada yang dah sampai nombor berapa ni? Kira. 1, 2, 3, 4, 5. Ini? 1, 2, 3, 4, 5. Itu warna apa? Warna apa? Siapa nak kena? Siapa nak kena orang? Okey, dekat sini kita nampak ramai boy-boy. Ada lelaki kan? So kita bagi ini pada lelaki. Nombor berapa? Yang ni ada perempuan kan? Ada kan dah kita bagi orang. Pegang cikgu nak. Bawas. Nampak tak so okey okey kita letak sini. Boleh kita bagi pensel ni. Cuba kita tunggu kawan. Okey, ni balik. 5, 6. Okey balik. Ada balik. Oi. Lagi sekali. Balik bukan jauh. Ada 5. Okey 5.
Fawaz, cepat sikit. Kita nak habiskan, cepat. Tengok siapa menang. Azwa, cepat. 1, 2, 3. Ibu dah sudah dah, lagi sekali. Ya. Balik lagi. Okey, sekarang Akil. Bagi dekat Akil. Kita bagi murah lah. Akil, bye. Okey, awak pula balik. Sekali lagi. Wah, asam budak tu. Okey, kita ada air. Mula dia masih berjari, tunjuk atas, tunjuk bawah, berjari, tiga jari, tunjuk bawah, berjari. Kita buat sama-sama. Boleh? Satu jari, tunjuk atas, tunjuk bawah. Tunjuk atas. Dua jari, tunjuk atas, tunjuk bawah. Satu jari, tiga jari, tunjuk atas, tunjuk bawah. Tiga jari, empat jari, tunjuk atas, tunjuk bawah. Empat jari, lima jari, tunjuk atas, tunjuk bawah. Lima jari. Tet. Lagi pun. Yes, nanti cikgu datang lagi, okey? Ya, begitulah. Okey. Macam mana cikgu? Okey? Menarik. Menarik dan cikgu semput di situ. Excited. Kena energetic. Ya, betul. Kena bertenaga. Let's tengok. Cikgu Nazri bagi ni. Padahal waktu tu berpeluh tiap Masyah, tiap saya. Bertenaga. Yes, betul. Kita nak ajar kanak-kanak kena sentiasa bertenaga. Kena orang kata kita punya tenaga tu kena sentiasa orang kata apa? Menaik, tak turun, tak down, maintain je. Okay, alright. So, sebelum saya mengakhiri sesi perkongsian kita hari ini, ada apa-apa nak tanya? Cikgu-cikgu ada apa-apa nak tanya? Cikgu. Okey, tak ada kot. Okey. Sangat okey. Okey. Alright, so Seronok.